semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Bantuan dan bapak semua. Salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara semua, satu ulasan menarik yang saya nak kongsi dengan Anda semua hari ini. Ini satu kejutan besar. Ini memang satu kejutan besar setelah KJ yang dipecat, Noh Omar yang dipecat, dan Hishamuddin yang digantung keahliannya selama 6 tahun. Satu tindakan Zaid Hamidi yang saya lihat setelah beliau berani memecat, setelah Zaid Hamidi yang berani memecat KJ, yaitu menantu bagi bekas Perdana Menteri Hishamuddin Hussein juga, dan salah satu cucu daripada bekas Perdana Menteri. Dan pemecatan ini adalah salah satu langkah yang paling berani. Persoalannya, saudara-saudara semua, jika pemimpin yang dipecat, Hishamuddin yang digantung, KJ yang dipecat, jika kesemua mereka ini yang dipecat dan digantung keahlian masuk Perikatan Nasional, situasi UMNO yang dikatakan parah akan lebih parah sekiranya KJ menyertai Bersatu dan Hishamuddin menyertai mana-mana parti dalam PN. Dan ini akan menjadikan UMNO lebih parah, kata seorang penganalisis. UMNO akan berdepan situasi yang lebih parah sekiranya pemimpin yang mereka pecat mengambil langkah tindak balas dengan menyertai PN, sama ada Parti Bersatu ataupun PAS. Penganalisis politik Wong Chin Huat membayangkan keadaan UMNO yang sudah lemah dan disusuli dengan langkah memecat pemimpin utama dalam parti hanya merugikan mereka. Dan ia akan menjadi lebih parah jika individu seperti Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Syahril Hamdan Sufyan menyertai parti dalam PN. Chin Huat yang juga profesor di Rangkaian Penyelesaian Pembangunan Mampan University berkata, kedua-dua pemimpin muda itu, yaitu KJ dan juga Syahril Hamdan, kedua-dua pemimpin muda itu yang mempunyai pengikut sendiri dan mampu menarik pengundi pertengahan untuk beralih menyokong PN. Ia jika mereka menyertai mana-mana parti dalam gabungan itu. Senario sebaliknya akan menjadi lebih buruk lagi bagi Pakatan Harapan. Sekiranya Khairi dan Syahril menyertai Bersatu, mereka akan membawa lebih ramai pengundi pertengahan Melayu, terutamanya anak muda, kepada PN, katanya dalam satu kenyataan. Untuk rekod, UMNO yang memecat bekas ketua pemudanya, Khairi dan juga Syahril pula digantung selama 6 tahun. Senario kedua-dua menurut Chin Huat, jika kedua-dua mereka yang menyertai menyertai parti dalam PH, ia akan bakal mengakibatkan pertelagahan antara UMNO dengan parti komponen dalam gabungan tersebut. Ramai penyokong PH berharap Khairi dan rakan rapatnya Syahril akan menyertai barisan mereka, terutamanya PKR, kerana mereka merayu kepada segmen pasaran pilihan raya yang lebih bandar, pelbagai mudah dan canggih. Dan jika ini berlaku, UMNO dan bekas pembangkang UMNO di bawah tiket PH mungkin akan bertelagah antara satu sama lain dalam pilihan raya negeri. Selain itu, pengaruh bekas naib presiden Datuk Seri Hishamuddin Hussein juga tidak boleh dipandang ringan. Sekiranya beliau meninggalkan parti dan PRK diadakan kerana akta anti lompat parti yang berkuat kuasa, yang mungkin bakal menyebabkan UMNO bakal berdepan krisis. Jadi sekiranya KJ dan Syahril masuk PN pun akan tercetus satu situasi yang lebih buruk kepada UMNO. Dan begitu juga sekiranya Khairi dan juga Syahril menyertai parti di dalam PH, itu pun akan membuat UMNO bertelaga. Apa komen Anda, saudara-saudara semua? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Ada satu perkara menarik, ada satu ulasan menarik yang saya nak kongsi dengan Anda semua.
Saya tidak tahu sekiranya ini pernah dialami oleh Perdana Menteri Malaysia yang sebelum ini. Daripada Perdana Menteri yang pertama sehingga Perdana Menteri yang ke-9. Dan saya tidak tahu adakah ini juga dialami oleh mereka, apa yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa secara pendapat saya secara pribadi ini satu situasi yang amat hebat. Dengan satu tajuk berita yang saya telah lihat, di mana Joe Biden ucap tahniah kepada Anwar. Wow, ini satu kenyataan, satu kejutan besar, satu situasi yang menggemparkan, di mana Joe Biden yang mengucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim dan juga memuji demokrasi Malaysia semasa pilihan raya umum ke-15. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima ucapan tahniah daripada Presiden Amerika Syarikat Joe Biden yang turut memuji kehebatan demokrasi Malaysia yang dipamerkan semasa pilihan raya umum ke-15 pada November lepas. Perdana Menteri berkata, Presiden Amerika Syarikat itu menyatakan komitmen untuk mengukuhkan hubungan dengan Malaysia, termasuk dalam bidang ekonomi digital, krisis cuaca, dan security tenaga. Menurutnya, saya berharap untuk dapat bekerja sama dengan Joe Biden bagi manfaat bersama seluruh rakyat, katanya dalam satu catatan di Facebook hari ini, dan beliau yang turut memuat naik ucapan tahniah daripada Biden itu. Biden dalam nota bertarik 24 Januari berkata, demokrasi di seluruh dunia ketika ini berhadapan dengan cabaran yang baharu, yang belum pernah ditempuhi sebelum ini, dan pilihan raya di Malaysia menunjukkan bahwa demokrasi boleh membawa kejayaan. Betul, ini saya sangat setuju. Disebabkan sehingga parlimen tergantung, disebabkan tidak ada mana-mana gabungan parti yang cukup majoriti untuk membentuk kerajaan, akhirnya kerajaan perpaduan hari ini telah dibentuk dengan gabungan beberapa parti. Saya rasa ini satu kejutan kepada Muhyiddin Yassin, kepada seluruh Perikatan Nasional. Berjuta-juta rakyat Malaysia telah bangkit bersuara, mengundi dalam pilihan raya umum. Ramai juga yang mengundi buat kali pertama. Penglibatan sivik adalah asas kepada masyarakat bebas serta terbuka, dan rakyat Malaysia memberi inspirasi kepada orang ramai di seluruh dunia dengan komitmen mereka untuk melaksanakan kebebasan asas yang dinikmati. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat turut menegaskan bahawa hubungan antara kedua-dua negara dibina atas kukuh ekonomi yang sentiasa berkembang, keselamatan dan hubungan rakyat dengan rakyat yang turut membantu mengukuhkan kebebasan, keselamatan serta kemakmuran di Indo-Pasifik. Pada tahun-tahun akan datang, saya berharap akan memperkukuhkan lagi perkongsian kami, termasuk bekerja sama untuk membina pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan rantaian bekalan yang berdaya tahan melalui rangka kerja ekonomi Indo-Pasifik. Bersama kita boleh majukan wilayah yang bebas, terbuka, selamat dan makmur yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara, tambahnya. Anwar yang mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pada 24 November lepas. Jadi ucapan tahniah daripada Presiden Amerika Syarikat ini sudah pasti menggemparkan seluruh Malaysia, dan kita bersyukur dan kita berdoa supaya Malaysia akan terus aman, damai, harmoni dan makmur.